Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang dihormati sekalian. Pagi ini saya akan memperkatakan tentang seorang penceramah, seorang ustaz yang mendakwa bahawa Nabi Muhammad SAW hadir dalam masjid di Kelantan, dan kehadiran baginda Rasulullah SAW itu adalah secara yaqadzah, secara jaga. Dan ini mengikut kata ustaz berkenaan membuktikan bahawa masjid pondoknya itu adalah masjid yang berkat, masjid yang keramat. Kerana Nabi sendiri hadir dalam masjid itu secara jaga. Ya, ini adalah karut marut. Dulu kita pernah dengar perkara yang sama berlaku kepada kumpulan Al-Arqam, ya. Mungkin ramai masih ingat ada perjumpaan dengan Nabi secara yaqadzah. Ramai mana yang mendakwa begitu, golongan agama yang mendakwa begitu, golongan Habib, golongan Sufi, ya, dan macam-macam golongan. Tapi dalam konteks ustaz ini namanya Syamsuz Zaman, nama cukup hebat, dan dikenali dengan Ustaz Budak. Ustaz Budak. Ya, Ustaz Budak ada dua. Satu Ustaz Budak kecil dan Ustaz Budak tua, Ustaz Budak gemuk, Ustaz Budak kurus. Yang ni Ustaz Budak kurus. Dan satu lagi Ustaz Budak gemuk. Dan Ustaz Budak yang kecil ni memang terkenal di tiga wilayah. Patani, Jala, Naratiwat sangat terkenal. Sehingga kan ada seorang penceramah lain yang dipanggil Budak Gemuk itu pun dipopularkan sebagai Ustaz Budak juga. Dan lebih dikenal di sini sebagai Ustaz Budak Gemuk. Tapi Ustaz Budak Gemuk ini sudah berpindah daripada cara berceramah seperti budak kecil ini, kerana dia masih kelihatan sebagai Salafi dan dipanggil oleh orang kampung sebagai Wahabi. Dan juga ada masalah dengan dengan orang Patani, orang tiga wilayah. Sekarang tidak disukai oleh mereka lagi. Tapi Ustaz Budak ini memang dulu sangat terkenal di sini. Boleh dikatakan Ustaz Budak ataupun Syamsuz Zaman ini merupakan seorang penceramah yang paling terkenal di tiga wilayah, Ustaz Budak ni. Dan waktu dia datang berceramah, duit yang dikumpulkan adalah penuh dalam gundi, dalam karung, banyak duit yang begitu banyak. Di mana-mana saya pernah lihat dia berceramah di Jabat, di depan bangunan Tesaban ataupun Majlis Perbadanan. Orang ramai, dan saya juga pernah pergi nak bercakap dengan dia, tapi dia menolak. Dia tak nak. Dan dia beritahu kepada DO, dan DO keluar bercakap dengan saya, kenapa nak jumpa dia. Saya kata tak apalah, kalau dia tak nak jumpa tak ada masalah. Dia tak nak jumpa saya sebab dia sebenarnya penyokong PAS. Jadi memanglah. Tapi yang budak ni hanya popular, lebih popular di Thailand, iaitu di wilayah selatan. Tak popular di Malaysia. Karena budak-budak, memang ceramah pun budak-budak. Dan orang di sini suka kepada dia kerana ditampilkan sebagai budak. Ustaz Budak. Jadi ceramahnya tak ada apa pun, ceramah biasa-biasa gitu saja. Tapi kerana ditunjukkan sebagai budak, maka orang pun berminat. Berduyun-duyun orang pergi mendengar ceramahnya. Ya, dan berderma untuknya untuk membina madrasah, untuk membina pondok di Kelantan. Ya. Itu ceritanya. Tapi Ustaz Budak ini sendiri didapati mengikut kes yang dibicara sekarang ini ada lebih daripada 10 kes
cabul budak-budak, lewat budak-budak. Tak silap saya ada 13 sekarang ini. Kalau di penjara, dan sekarang dia sudah ditahan untuk siasat sudah 3 kali. Kalau tak silap sudah 3 kali. Dan kes pun ada 13 yang melibatkan itu. Mungkin ramai yang menganggapkan fitnah, tapi saya percaya kepada polis Malaysia ini bukan fitnah. Ini bukan fitnah. Kerana ada aduan. Kalau satu orang saja yang buat pengaduan mungkin fitnah lah. Tapi ini budak, ramai budak yang menjadi mangsanya membuat aduan. Ya, memang begitulah. Mungkin orang lain berkata, tidak boleh ini kena ada saksi, kena ada apa. Ya, tidak. Itu hudud. Ini ta'zir. Hukum yang dibuat oleh terhadap ustaz berkenaan adalah hukum ta'zir. Bukan hukum hudud. Hukum hudud pasti ada 4 saksi. Tapi yang dibuat oleh kerajaan, oleh polis Malaysia sekarang ini dan sedang bicara sekarang di mahkamah sekarang ini, bukan hukum hudud, hukum ta'zir. Hukum ta'zir terserah kepada pihak polis, pihak mahkamah, kebijaksanaan polis dan kebijaksanaan mahkamah untuk nak menentukan. Ya, jadi itu ustaz budak yang berlaku. Dan soal Nabi muncul secara yaqazah ini, saya tidak ada perkara lain untuk disebut di sini kecuali ini adalah penipuan nak cari makan dengan secara menjual agama. Mereka ini bukanlah orang yang faham betul-betul, hanya hafal hadis itu sini, hafal Al-Quran situ sini, dan niatnya bukanlah untuk memperjuangkan Islam, walaupun kita lihat bahawa golongan-golongan agama sokong mereka. Sebab kenapa? Sebab memang nampak kata tujuan mereka. Sejak datang berceramah di sini pun kami sudah tahu bahawa apa yang dilakukan oleh budak ini, ustaz budak ini adalah mengumpul duit. Bukan nak berceramah saja, nak mengumpul duit, mengambil peluang. Dan perkara ini menjadi fenomena di kalangan kita sekarang ini. Munculnya kalangan baba, kalangan ustaz dan tok guru buat ceramah macam-macam. Bukan pun nak mencapai ceramah agama, tapi nak memungut derma, nak mendapatkan uang. Ini yang jadi masalah. Ya, saya tidak nafi bahawa ada ustaz, ada baba, ada tok guru yang jujur, betul-betul jujur. Tetapi ada juga ramai, bukan seorang dua, ramai yang memang pun berceramah dengan cara mengata, dengan cara cakap kesat, dengan cara mengguna macam-macam tarikan agama. Bagi saya memang bukan mana ustaz yang berdakwah, tidak. Tapi mereka ini mencari duit. Ini juga sekarang ada kes. Dan saya banyak kes lewat, kes cabul budak-budak ya. Sedang dibicarakan, tapi masih ada video dikeluarkan untuk membuktikan masjid dia ini adalah masjid yang hebat. Pondok ini adalah pondok yang hebat. Sampai Rasulullah pun hadir secara yaqazah. Ini apa ini semua ni? Inilah yang masalah, kerana sebenarnya ada dakwah bahawa Nabi hadir secara yaqazah dibincang oleh para ulama. Ada mereka yang bergantung kepada hadis-hadis tertentu, hadis yang tak kuat, hadis yang boleh campak dalam tong sampah, tapi ulama tak nak menolak, kerana mereka ada yang ulama-ulama tak menolak bincang perkara ini. Saya tahu, saya kenal ulama Azhar pun ada yang mengaku bahawa boleh berlaku secara yaqazah, hadir Nabi secara yaqazah, secara jaga, bukan secara terang-terang. Tapi mereka ini memperalatkan perkara ini. Yang melihat Rasulullah secara mimpi pun ramai, dan mereka ada matlamat politik, ada matlamat kepentingan. Yang melihat secara jaga ini tak ramai, tapi ini juga tujuannya untuk nak mendapat kepentingan. Golongan kita lihat, anda boleh buka golongan Habib, berlaku perkara yang sama. Dan orang bodoh, orang naif, orang kita yang jahil, yang nak kepada agama, terperangkap dengan mereka ini. Dengan itu sepatutnya dakwaan
melihat Nabi secara yaqadzah ini dihapuskan ataupun diperangi dengan sehebat-hebatnya. Golongan agama yang berwibawa, ustaz, ulama, tok guru yang ada pendidikan agama yang berwibawa harus bertanggungjawab, harus keluar memberi kenyataan, memerangi fenomena mendakwa Nabi hadir secara yaqadzah ini. Tapi itu tidak berlaku. Tidak berlaku dalam masyarakat kita sekarang ini. Tidak ada yang berani untuk nak bercakap. Sekarang ini belum ada yang berani. Duk sibuk dengan soal-soal lain, soal khilafiyah. Wahabi haram, Wahabi macam-macam. Itu yang ada. Tapi yang macam ni, seperti dengan macam dulu dengan Syekh Arkam juga tidak ada yang berani untuk nak memerangi Arkam. Dulu ada berapa orang saja. Dia adalah majlis fatwa itu keluar. Tapi sekarang ini golongan ustaz yang macam Asy'ari, yang macam golongan-golongan ajaran sesat, bukan seorang dua. Bukan seorang dua yang tampil di Facebook dan YouTube ini, bukan seorang dua. Kenapa anda tidak keluar dan membuat kenyataan, membenarkan semacam kamu memerangi Ayah Pin, semacam kamu memerangi Arkam? Kenapa senyap? Ini saya memang perak, saya memang tidak setuju, untuk sibuk soal-soal khilafiyah. Menghukumkan haram, menghukumkan begini. Soal khilafiyah, kalau soal khilafiyah boleh memberi keterangan lah. Tapi ini jelas perkara ini memperkudakan agama untuk nak mencari duit, untuk nak mencari kepentingan. Harus keluar. Wajib para ulama di mana-mana, tak kira di Malaysia, di sini pun keluar menentang arus ini. Kerana teruk sangat. Saya memang nampak perkara ini memang sudah menjadi fenomena meluas sekarang ini dalam soal social media. Dengan itu saya tidak ada cara lain kecuali bercakap sebagai seorang yang ada pengetahuan, ada ilmu, belajar agama. Saya juga bertanggungjawab walaupun saya tidak mengaku diri menjadi ulama, menjadi ustaz, menjadi apakah tidak. Tapi pendidikan saya begitu pendidikan agama. Dengan itu saya memang akan perangi golongan ini sampai bila-bila masa tanpa berhenti. Ya. Okey, setakat ini saja pagi ini, dan kita berjumpa lagi di esok pagi. Hari ini hujan, saya tak dapat nak buat di luar, dan ada masalah juga teknikal, macam-macam berlaku dalam keadaan sekarang. Jadi kita berjumpa esok. Sekian, wassalam.